Saya sebenarnya sudah pun berlumba selama 19 tahun. Saya race selama 2 tahun. Selama 2 tahun tu saya tak pernah tengok checker flag langsung. Jadi saya tak pernah bawa balik nombor. Kira dalam sepanjang perlumbaan saya join perlumbaan ni kira ikut saya kenangan paling manis ialah kira saya pernah mencipta rekod yang kira belum ada orang buat lagi lah. Perjalanan paling sukar? Sukar yang paling suka bila pada tahun 2009 saya kenal Facebook. Hei, lawannya Cap ni berkenan betul kita. Kalau merah pakai, merah mak ngah. Hoi, cantik betul kalau pakai ni. Alamak, dah start ke? Sorry guys. Assalamualaikum dan selamat datang ke Motoview. Macam biasa, Nasha terlupa lah leka tengok hadiah giveaway ni. Aduh, cantiknya. Cantik kan? Cap RCB ni kalau dapat pakai segak bergaya, cantik, meletup gitu, gempak. Tapi guys, untuk dapatkan giveaway ni korang kena tengok sampai habis sebab kita ada seseorang istimewa tak silap Nasha. Nasha tak keseorangan guys. Nak tahu tak siapa? Kita alih sikit kamera tu bang. Bang, alih sikit bang. Nak tengok apa tu? Guys, kita cari apa tu? Bang, tak apa bang, duduk bang. Apa ni? Siapa sebut-sebut ni? Duduk bang. Kita ada Fazli Syam guys. Selamat datang Abang Fazli Syam. Kak, terima kasih Kak Nasha. Kak Nasha. First time saya punya guest panggil saya Kak Nasha. Bang, abang ni terasa saya tua tapi saya sabar gitu. Sikit. Kita guys ada King Kapcai dekat studio kali ni guys. Tapi kita bukan nak suruh dia bawa motor. Abang bukan nak bawa motor kat sini kan? Tak kot kali ni. Tak bawa motor kan? Kita nak sembang-sembang santai kan? Jadi bang, pertama kali apa khabar? Alhamdulillah sihat. Nasha, apa khabar? Sihat? Sihat bang, senyum macam ni. Lagi-lagi nampak cap ni kan untuk... ketak sikit lah, lama tak race. Dia punya ketak tu lain macam tau. Saya pun duduk sebelah Abang Fazli, automatik tu cakap ni, Taiping. Jadi Abang Fazli, hari ni kita nak cerita sikit lah Abang Fazli. Abang Fazli ni sebenarnya dari Nasha kecil dulu, mula-mula tengok kenal dunia pemotoran ni kan. Kalau tengok baik Asia Racing ke, Capri ke kan, kita sokong Fazli Syam ke. Pajeli kan. Fazli Syam 46 orang kata Rossi Malaysia lah. Jadi bang, kita nak tanya abang lah. Abang berapa tahun dan bagaimana abang bermula dengan sukan pemotoran ni? Ni kira otai sangat dah ni. Okey. Boleh mulakan? Boleh. Abang perkenalkan diri dulu. Peminat kita mungkin ada yang terlepas pandang tak kenal tapi mustahil lah. Okey. Saya Ahmad Fazli Syam, pelumba pasukan 1SOX TKKR Racing Team. Saya ikut berumur 37 tahun lah. Tengok dia panggil saya akak tadi, sebenarnya dia abang. Okey, sebenarnya saya berumur 37 tahun dan saya sebenarnya sudah pun berlumba selama 19 tahun. Lama bang. 19 tahun. Ikut 19 tahun masa tu 2001 Nasha umur berapa tahun agak-agak? Nasha 2001 bang Nasha rasa masa tu kecil dalam 6 tahun lah. Kecil gitu Nasha lahir. Nasha mungkin baby ke. 2001 bang, adik saya baru lahir, baru setahun lahir, Ayoy. Dia baru setahun lahir 2000. Abang dah start berlumba bang. Ya, 2001 ya. Jadi kalau kita tengok, kita tahulah Abang Fazli bermula dengan bawa EX5 E kali 5 guys. Yang orang tahu. Okey, yang orang tahu. Betul, yang kita tahulah, yang kita tapi sebenarnya kebanyakan orang tahu saya bawa EX5 ya sebab saya first tu saya menang, tapi sebenarnya banyak orang tak tahu yang saya bermula daripada 2001 sebagai pelumba novice menggunakan Suzuki AJ Sport. Jadi selama 2 tahun tu saya jalan sebagai pelumba persendirian novice.
bawa RG Sport bang. Itu pun motor legend tu. Kalau jual sekarang Nasha rasa boleh sampai 100k kat tak? Dia pasal dulu RG Sport top. Kan? Top kan? RG Sport top. So semua orang pun banyak gila ke RG Sport lah. Jadi saya salah seorang rider novice yang menggunakan Suzuki RG Sport lah. Mantap. Masa 2002 tu masih lagi pakai RG Sport. Yeah. Jadi masa tu siapa je mekanik ke? Abang pergi seorang dengan Abang Fazrul ke? Macam mana masa tu? Perjalanan masa tu, kesukarannya nak jadi seorang plumber ni bang. Okey. Deep dah. Sebenarnya bang belum rumah. Kan? Kita nak tahu kesukaran tu. Kadang-kadang orang fikir jadi plumber ni mudah. Betul, kan? betul. Macam mana kesukaran Abang Fazli masa tu? Okey, sebenarnya saya memang daripada kecil terdedah dengan perlumbaan motosikal ni sebab abang-abang saya pun pernah join race kat Prit juga. Jadi saya terdedah awal lah. Lepas tu minat saya yang orang cakap lebih kepada mechanical. Mak dengan abah ni suka duk tengok saya duk buat panah lah, motor melingkup semua lah. Macam-macam lah. Ini maksudnya abang asalnya bermula daripada mekanik lah, buat-buat motor. Iya. Okey, sebab kita nak racing, nak ikut kawan-kawan tapi kita tak ada mesin yang baik. So kita terpaksa buat sendirilah untuk nak follow kawan-kawan lah. Lepas tu timbul minat nak masuk racing lah, family pun bagi support. Saya masuk menggunakan motor abang saya. Motor abang saya Ahmad Faizal Syam. Okey, abang saya. Lepas tu saya race selama 2 tahun. Selama 2 tahun tu saya tak pernah tengok checker flag langsung. Jadi saya tak pernah bawa balik nombor. Walaupun maksudnya nombor, tak pernah tengok checker flag tu, maksudnya tak pernah habis lah? Tak pernah habis, 2 tahun. Wih, sedih tu bang. 2 tahun saya tak pernah habis. Jadi saringan jam. Final pun memang saringan pun tak pernah tengok checker flag. Selama 2 tahun. Jadi saya nekat kira untuk masuk perlombaan 4-stroke. Last lah untuk saya ambilkan nombor. Walaupun nombor 24, tetap ada nombor bawa balik lah. Betul lah. Tapi nak jadi cerita, saya ambil checker flag dulu lah. Alhamdulillah saya ambil. Dia penting nampak checker flag tu kan. Ya, jadi 2003 tu yang kebanyakan wantar saya bermula daripada EX5. Ya, sebenarnya saya dah ada sikit experience lah, curi ayam sikit. Sebenarnya orang tak tahu sebenarnya Abang Fazli bermula 2001 ya Abang Fazli katakan, tapi 2 tahun tu orang katakan dia punya struggle tu lain abang kan. Ya. Ada pernah rasa macam putus asa tak 2 tahun? Sebenarnya memang dah putus asa. Sebenarnya tahun yang kedua tu tahun 2002 saya hanya masuk 3 race. Race selebihnya saya tak masuk sebab saya dah fed up lah, sebab saringan dah jam. Jadi untuk tahun 2002 tahun yang sama 4-stroke kategori Wira baru first year. Jadi saya nampak dekat situ lebih orang cakap lebih boleh dapat race yang baik lah, boleh habiskan perlombaan lah sebab 4-stroke ni jarang rosak. Jarang rosak kan. So boleh habiskan perlombaan. Daripada situ saya target 2003 tu race datang ke tempat saya. Jadi chance untuk saya tunjukkan sesuatu. Tapi bang, kalau kita tengok race tu memang epic abang. Dah masuk dekat rumput tu tapi berjaya, nasib baik tak terciduk bang. Tapi nasib baik lah, masa tu kira orang cakap track limit tu belum tercipta lagi lah. Belum wujud lah. Belum wujud lagi lah track limit tu kan. Tapi itulah disebabkan dulu regulation dia kita terpaksa menggunakan absorber standard. Jadi memang motor EX5 ni tak ada cara macam mana nak modify absorber dia masa tu. So kita gunakan absorber standard yang cari motor kawan-kawan yang agak baru sikit dia tegang sikit, keras sikit. Okey, pasang so masuk race lah. Abang masa tu sangka tak abang boleh menang? Sebab kita tahu abang lawan dengan orang yang lebih orang kata lagi mantap orang kata. Kalau ikut yang paling dekat dengan saya Arwah Nurizman lah. Okey, Arwah Nurizman yang paling dekat saya. So Arwah Nurizman pun dah tak ada dah. So hanya mungkin tinggal saya dan Azlan. Okey, Azlan lah yang race kali sama-sama dengan saya. Saya, Azlan Shah dengan Arwah Nurizman race yang sama. Masa tu memang sangka abang fikir dalam kepala otak, aku mesti menang lah kali ni tempatku.
Sebenarnya memang tak pernah fikir kita akan menang sebab kita tahu kita ni memang private yang memang slow. So tapi Lita tu memang kami dah try sebelum tu. So nak kata confident tu tak, pada saringan pagi tu saya dah try memang boleh ikut tapi saya jatuh. Okey, saya jatuh, so saya dapat nombor 14. Saya final saya starting balik nombor 14. Tiba-tiba sampai balik kat depa, jadi keyakinan tu tiba-tiba datang. Tiba sampai dia tahu-tahu sampai Abang Fazli ni. Dia dari belakang macam mana pun tahu-tahu sampai guys. Sampai. Jadi selepas daripada kemenangan itu barulah Abang Fazli memasuki pasukan yang perjalanan selepas itu. Okey, saya nak cerita sedikit perjalanan pada hari kejadian. Itu kita nak tahu. Pada hari kejadian. Okey, sebenarnya hari kejadian dia ada 2 race. Race pagi dengan race petang. Mana race pagi ni menentukan petak untuk race petang. So race petang ni race final lah. So saya starting untuk race pagi, saya fight top 3. Jadi fight top 3 saya berketul dengan arwah Nazman, so saya jatuh. Kebetulan masa race tu bos maju motor duduk tengok perlombaan pada hari tu, pada pagi tu. So selepas habis je saringan tu, saya pun masuk repair motor sebab baru lepas jatuh repair. Dalam keadaan tengah repair motor tu, salah seorang kru daripada maju motor datang cari motor siapa yang bawa. So saya cakap saya yang bawa. Abang masa tu abang rider, abang mekanik? Ya. Seorang je datang? Tak, ada orang lain, tapi abang mekanik, abang rider lah. Saya sebagai pembantu mekanik lah, sebab saya ada lagi cip mekanik lagi seorang, saya bantu lah. Cuma lepas tu ada kru daripada pasukan maju motor datang, tanya minta rider ni minta jumpa dengan bos. So saya cakap saya tengah repair motor sebab nak masuk final. So saya cakap minta saya jumpa lepas final. Okey, lepas final. So bila pergi ke final tu kebetulan nak jadi peserta menang. Selepas kemenangan tu turun je podium. Okey, saya ingat 5 atau 6 tim yang datang offer. 5 ke 6 tim Ya. Wow. Okay. Betul King Kapcai. Legend orang kata. Okey, saya ingat 5 ke 6 tim yang datang offer, semua bagi kad, semua bagi nombor. Saya collect semuanya dan saya balik bincang dengan mak, dengan abah, dengan family semualah. So semua family ambil keputusan dekat maju motor sebab maju motor datang sebelum menang. So daripada situ langkah saya ke arena perlombaan Kak Pri. Selepas tu Abang Fazli berjaya menjadi juara keseluruhan kan. Berapa kali bang masa tu? Tak banyaklah. Okey, tapi two stroke ada, four stroke ada kan? Ya, okey. Sebenarnya saya masuk ke pasukan maju motor pada tahun 2003 sebagai pelumba test. Okey, pelumba test ni saya tak design kontrak, just nak tengok rider ni boleh bawa ke tak boleh bawa. So saya dalam 4 race selepas tu saya hanya test dan pasukan pun confirm lah mengatakan saya ni boleh bawa untuk tahun depan. Jadi saya pun sign kontrak dan pada tahun depan kami cuba untuk kempen novice. Okey, kempen novice tapi tak berjalan tahun 2004 dan kami pergi ke Asia, saya dapat juara di Asia. Untuk tahun pertama saya masuk Asia Road Racing. So saya dapat juara keseluruhan. Abang Fazli ni guys, kalau korang nak tahu, kalau korang tengok Fazli Syam ni automatik korang akan teringat Fazrul Syam kan. Sebenarnya abang ke tapi macam magnet ni, tapi abang Fazrul sekali masuk. Okey, Fazrul pun dia ada cerita dan jugalah sebab dia pun seorang cakap seorang pelumba yang ada. Sebab kita pernah tengok abang satu tim kan, adik-beradik. Jadi kalau abang tengok kan sepanjang career abang ni lah, kita tengok apa yang abang rasa paling manis sekali jadi champion lah. Confirm jadi champion. Kira naik podium naik podium. Tapi dalam beberapa tahun tu ada tak abang kira dalam sepanjang perlumbaan saya join perlumbaan ni kira ikut saya kenangan paling manis ialah kira saya pernah mencipta rekod yang kira belum ada orang buat lagi lah.
Itu kenangan paling manis lah. Kira cakap menang paling banyak dalam kategori Premier. So sampai sekarang pun masih belum, walaupun saya hanya 2 kali saja juara, tapi saya dapat collect podium pertama tu agak banyak jugalah. Itulah kenangan manis yang paling abang tak boleh lupakan kan? Memang tak boleh lupa lah sebab kita tak pernah terfikir kita sampai ke tahap ni dan terus Premier. Ya, punya sebab rekod lah. abang pun kata kan. Gila. Tahun 2002 tu abang dah rasa give up kan. Tapi kita back balik, Nasha tertinggal nak tanya abang. Masa 2001, 2002 tu kan. Lepas tu 2003 awal yang bab EF5 tu kan. Masa tu macam mana abang cari modal, struggle dengan buat motor sendiri. Semua modal tu sama-sama mencari ke, dari mak ayah family membantu ke? Okey, yang ni saya nak pecah lubang sikit. Eksklusif bang kat Motor View kan? Betul tak? Okey, saya nak pecah lubang sikit. Okey, sebenarnya dulu masa saya masuk race, masa Aji Sport tu, motosikal saya hantar ke bengkel motor, dia orang yang uruskan semua motor. Okey, saya hanya fokus dekat barangan racing suit, daftar apa semua saya uruskan. Okey, tapi bila masuk tahun yang race EX5 tu semua mula daripada Fazrul. Tuan motor. Owner motor. Owner motor. Okey, owner motor ni kebanyakan modal semua daripada owner motor. Owner motor pula tu masa tu kerja dia, kira dia kawan dengan satu anak toke sayok. Toke sayok. Depa buat kerja anak toke sayok ni punya duit buat motor. So yang tu kami punya gerak kerja lah. Gerak kerja so menjadi kira menjadi. So sampai sekarang masih lagi berkawan dengan anak toke sayok tu. Masih lagi rancak, masih kawan-kawan lagi. Maknanya anak toke sayok tu yang bantu abang banyak sebenarnya. Ya. Ini Dan kawan-kawan jugalah. Yelah, kira banyak membantu. Dari orang kata orang tak tahu belakang ni sebenarnya ramai yang membantu ni kan. Jadi Abang Fazli, kalau kita tengok sepanjang 19 tahun ni, ada bila abang dah ada ke atas, tiba-tiba kadang-kadang ada boom. Ya. Lepas tu naik boom. Ya. Perjalanan paling sukar. Paling sukar. Ini dah 19 tahun ni kan. Walaupun 37 tahun guys. Siapa sangka masih lagi boleh jadi champion. Tahun lepas dekat Asia, berapa kali podium nombor 1 bang? Kan? Perjalanan 19 tahun ni apa yang paling sukar? Yang paling sukar bila pada tahun 2009 saya kenal Facebook. Facebook muka buku. Kenapa dengan Facebook bang? Okey, sebenarnya sebelum tu saya tak pernah kenal Facebook. Jadi saya punya fokus agak mantap dekat motor lah, pemotoran. Dekat Caviar. Ya, saya mantap. So selepas 2009 tu saya kenal dengan Facebook. Baru kenal. So saya punya otak dah terbahagi dua lah. Facebook dengan motor, So dekat situ saya rasa sukar untuk saya buat motor tu baik. Saya dah banyak otak ke Facebook. Maknanya macam orang nak katakan macam dah lupa kan sikit pasal motor ni. Leka. Orang kata leka. So kita punya fokus dah kurang, saya terasa dekat situ kesukaran saya untuk buat yang baik dekat motor ni. Maknanya Facebook ni mengganggu kita juga ke bang? Tak juga. Saya rasa tak juga. Bergantung kepada cara kita nak handle lah. So mungkin saya silap saya terlalu main banyak sangat masa tu, so agak ganggu fokus saya. Tapi sekarang baru kita dah tahu, tapi dah terlewat sikit lah. Tapi untuk generasi yang bawah ni mungkin dia orang akan kena pandai bezakan lah. Dia ada baik dia, ada kebaikan dia. Jangan sampai hilang kita punya fokus. Itu ya. Sebab yalah, jadi seorang plumber ni paling penting fokus. Kan, kalau kita hilang fokus sampai orang belakang overtake, kita pun dah ke laut abang. Tu ikan hilang fokus tu. Jadi kalau kita tengok sekarang bang, abang masih lagi bersaing dalam Asia. Lepas tu macam sebelum pusingan keempat abang besar kembali balik ke Aprik kan. Abang tengok generasi sekarang lah, abang 37 tahun.
macam mana abang tengok generasi yang meningkat naik macam cendawan tumbuh ni bang? Ya, okey, tu lah kira kalau ikut bagi saya generasi sekarang ni sebenarnya memang lebih, orang cakap lebih kualiti daripada sebelum lah. Dan saya sendiri lihat memang orang cakap sekarang ni orang cakap rider atlet dah. Bukan lagi Dia jadikan pemotoran ni dah jadi satu kejayaan kita. Ya, dia atlet, dia bukan lagi hanya sekadar minat, bakat, dan dia bukan, dia sekarang ni dah lain. So daripada segi saya nampak daripada segi riding dan juga strength rider sangat-sangat beza dengan dulu lah. Sangat-sangat beza. Boleh kata total 20 rider, 20 rider pun semua bagus lah. kau Kau lain macam keluar daripada legend kau. Yelah bang, kalau 20 lap tengah panas terik CP150 tu rasa lamba dia orang kan? Betul, saya dulu 12 lap. Depa 20 lap. Macam nak keluar muntah hijau 20 lap tu, tapi dia orang steady bang. Kalau tengok timing pun tak ada jauh lagi, konsisten. Ya, konsisten. Dan saya tengok kadang-kadang hujung-hujung lap makin laju. Kadang-kadang makin laju sebab dia orang punya masih kuat lagi lah, masih kuat lagi. Maknanya pandangan abang tentang pelumba-pelumba muda ni semakin bagus lah sekarang, semakin banyak. Kualiti dan semakin ramai lah. Orang cakap kalau kata kita dulu ada Wazi Abdul Hamid seorang lah. Wazi Abdul Hamid sekarang ada 10 Wazi. Dulu ada seorang je tak cacong, sekarang ada 10 orang je tak cacong. Weh. Nak pilih yang mana satu tu ada 10 kan? Susah sebab semuanya bagus lah, semuanya bagus. Cumanya kita kena tengok daripada segi mereka punya fokus lah. So, semuanya sama bagus. So siapa yang agak fokus tu dia akan nampak ekstra lah. Jadi Abang Fazli, kalau lah selepas ni Abang Fazli tak berlumba lagi, kita tahu Abang Fazli ada bengkel. Bengkel Abang Fazli kat mana? Bagi tahu dulu bengkel kat mana. Okey, bengkel saya dekat Setia Alam. Sebenarnya tu bukan bengkel saya, bengkel bos saya tu. Saya cuma run untuk kami racing lah. Tapi kalau macam peminat-peminat Motoview nak datang jumpa Abang Fazli boleh lah. Boleh, sentiasa saya ada dekat Dekat bengkel. mana? Bengkel dekat Setia Alam. Jadi guys, korang tengok kat ni, kita dia tunjukkan dekat sini alamat Abang Fazli punya bengkel. Jadi Abang Fazli, kita balik kepada soalan kita. Right. Kalau selepas ni Abang Fazli tak berlumba, apa Abang Fazli nak buat? Abang Fazli orang kenal sebagai 46 Malaysia. Adakah Abang Fazli nak buka akademi macam VR46 juga? Oh, siapa tahu, who knows? Kan? Okey, kalau ikut saya memang ada niat untuk melatih generasi bawah ni lah. Kira ikut ada niat tu, cuma mungkin belum sampai masa lagi sebab saya masih tengah study apa yang sepatutnya kena buat lah. So mungkin masih terlibat dengan racing lagi lah. InsyaAllah saya tak akan tinggal racing. Dia bunyi tu tak dengar tu tak boleh memang. Tak boleh. Dia dah sebati lah. Tak boleh tidur malam orang kata. Adakah akan ada pengganti Fazli Shah? Mana tahu anak perempuan abang nak jadi rider. Gelak. Nak bagi tak? Tiba-tiba bang dia dah besar sekarang dia tak minta. Tiba-tiba dia dah meningkat kan. Macam ni dia nak kena berguru dengan Asya lah. Tak boleh lah, bapak dia lagi anda. Macam mana kan? Tiba-tiba dia minta, bah saya ni nak main motor lah. Apa jawapan Abang Fazli? Pengganti Fazli Shah? Sebenarnya tak ada jawapan guys, tak ada jawapan. Okey, sebenarnya tak boleh, mak dia tak bagi. Mak dia tak bagi lah. Mak dia tak bagi tak boleh lah. Tapi kalau abang nak juga ke tak nak? Kalau saya, kalau lelaki confirm dia. Confirm Maknanya Fazli Syam punya pengganti tu kan, kita kena tunggu. Cuma tu lah, kira dia perempuan, cuma kita pun tak tahu, dia masih kecil lagi. Tu Nasha tanya. Tiba-tiba dia meningkat naik, dia seronok tengok abang kan. Dia kata, lepas tu dia kata, wah saya nak bawa motor lah bang, bagi saya rasa sekali je. Tiba-tiba menjadi bang. Gelak ayah dia. Jadi bang, kalau sekarang tengok kat media sosial kan, abang banyak buat motor EX5 nak buat comeback guna motor EX5 E x5 tu ke? Okey. Dah siap ke motor tu? Motor memang, motor racing kan takkan siap. Motor racing takkan siap. Sampai bila-bila kan? Belum takkan siap. Cumanya saya ada plan lah untuk apa yang saya buat sekarang ni, saya ada plan. So nanti saya akan bagi tahu lah
kena sulit-sulit sikit. Sulit. Dia nak bagi tahu kita guys. Tak apa, nanti kalau dia ada perancangan dia nak buka akademi ke kan, kita tarik dia lagi datang Motor Views kongsi yang lagi. Sekarang pun tengok dekat media sosial abang ada training budak-budak dekat parking kan. Yelah banyak ilmu Abang Fazli yang kita boleh pakai ni. Tak boleh. Tak boleh? Tak boleh kedekut. Oh, iyalah nanti kalau dia orang handal dia makan kita balik kan. Dah kena dah banyak kali. Dah kena banyak kali Aduh. Jadi bang, kita ni dah nak ujung-ujung ni kan. Jadi kita nak tanya pula lah. Siapa sebenarnya yang banyak membantu abang dalam abang mengejar cita-cita abang ni? Okey, kalau ikut ramai lah yang membantu. Abang boleh ucap terima kasih ke apa ke yang support abang sama ni. Okey, kalau ikut ramai daripada kawan-kawan sendiri, family, memang semuanya support lah daripada segi RM1 masa pun banyak dia orang pernah support saya dulu. Okey. Dan saya nak paling berterima kasih kepada ex bos saya lah, itu Yong Iho, sebab banyak mengasuh, mengajar saya tentang bagaimana dunia perlombaan profesional yang sebenar. So saya banyak belajar daripada dia tentang apa itu mekanikal dan juga riding dan juga macam-macam benda tentang pemotoran ni lah. Sampai saya gunakan benda ni untuk saya survive. So saya sangat-sangat terima kasih lah kepada bos, banyak ajak saya. Dan terima kasih semua penyokong juga dan Malaysian Cup Prix lah. Kalau tak ada Malaysian Cup Prix, kita pun tak wujud kat sini kan. Paling-paling terima kasih sekali dekat Malaysian Cup Prix lah, sebab Malaysian Cup Prix lah yang mewujudkan kita semua ni. Alhamdulillah. Terima kasih lah semua. Itu ucapan sedih saya dengar. Ucapan daripada Abang Fazli kita ni kan. Jadi Abang Fazli, sebelum kita akhiri kita punya ni kan, Abang Fazli ada kata-kata untuk pelumba generasi sekarang ni tak? Okey, kata-kata okey untuk pelumba generasi sekarang okey, kalau ikut macam saya cakap tadi kita fokus tu kena lebih media sosial sebenarnya saya sendiri pun media sosial mengganggu saya punya riding. Jadi adik-adik pun cuba pandai agihkan supaya tak mengganggu fokus adik-adik untuk racing. Maksudnya waktu berlumba tu dia kena tumpukan satu. Berlumba memang kita tetap kena berlumba fokus, tapi kadang-kadang bila media sosial ni kita punya fokus lari, kadang ada benda-benda yang ni kita ada girlfriend call lah, girlfriend lah, awet lah kan awet call lah, gaduh tak ngam lah ni, dia ganggu kita punya. Yelah bang, kadang-kadang boleh jadi gak masa dah nak pakai helmet awet mesej minta clash lah kan. Potong katoi bang. Situasi tu bang, abang saya cerita, saya pun pernah rasa bang. Sibuk nak minta putih. Saya baru nak sarung helmet bang, dapat mesej kau ni betul tak? Dah ganggu fokus kita duduk 18. Contoh okey, nak starting prak. Lepas tu mesej orang nak race hampa dah sibuk mesej. Faham aduh lebih kurang macam lebih kurang lah kita bagi kita punya contoh je kan. Lebih kurang Abang Fazli. So dia ganggu fokus. Itu lah. Harap adik-adik fokus lah. Itu abang kita, Abang Otai Legend. Nasib baiklah Nasha tak tinggal dah lah. Bukan selalu Abang Fazli. Sebenarnya ada benda yang Nasha nak tanya. Nasib baik kita tak tinggal kan. Okey, ini nak tanya. Abang, memang kita selalu nampak abang memang dengan motor underbone je. Memang tak berpisah guys. Tapi abang tak pernah terfikir nak naik CC yang lebih tinggi bawa Superbike? Okey. Sebenarnya macam ni saya pernah bawa seat 100cc ya. Saya pernah naik kategori sampai seat 100cc dan pernah bawa sampai Asia pun. Sebenarnya pada tahun 2009. Tapi agak kurang baik saya dekat kategori berkenaan sebab saya orang cakap kurang latihan. Lepas tu saya tak ada coaching yang betul-betul mantap untuk latih kami ya. So masa tu kami hanya sendiri, tak dapat peluang yang betul-betul solid lah untuk bawa naik kategori. So saya rasa mungkin rezeki saya dekat underbone lah.
Memang king kapcai. Kalau tengok pagi dia lawan dengan budak-budak dia boleh tapau guys. Bukan kaleng-kaleng abang kita ni. Jadi Abang Fazli, kita dah nak berpisah dah. Saya dah 3 kali saya cakap berpisah, tak nak berpisah. Bukan Dia tak boleh settle. Dia tak boleh settle. Kita bukan senang nak jumpa abang. Betul, betul. Abang selalu busy kadang-kadang ada ni Betul. kan. Jadi 3 benda yang orang tak tahu tentang abang. Okey, 3 benda yang orang tak tahu tentang saya. Okey, saya suka makan ubi kentang. Oh, lain macam je punya tak tahu. Saya suka makan ubi kentang. Lepas tu saya suka termenung tengok motor racing. Bercakap dengan motor tu bang? Lebih kurang lah. Dia lebih kurang macam duduk sembang. Okey, suka termenung. Lepas tu saya suka berangan jugalah. 3 tu mungkin dia berangan, termenung tengok motor tu, makan ubi kentang. Ubi kentang. Sambil makan ubi kentang, sambil tengok motor, sambil berangan. Okey, nampak benda apa nak buat. Bang, Nasha dah tahu. So adik-adik kat luar sana, kalau nak berguru dengan Abang Fazli ni, bawa ubi kentang. Okey, bawa ubi kentang 1 guni tu, korang bawa pergi bengkel dia. Confirm dia kata, okey kita boleh belajar. Okay. Dah soalan bang, pelik. Dah 3 benda, orang tak tahu kan. Memang orang tak tahu dia suka makan ubi kentang guys. Korang tahu sebelum ni? Adakah Fazli suka makan ubi kentang sebelum ni? Tak tahu kan? Tak pernah, abang tak pernah share dengan siapa kan? Tengok, eksklusif orang kata. Banyak je pecah rahsia kat Motoview ni guys. Jadi Abang Fazli, terima kasih luangkan masa bersama kami di Motoview selama beberapa setengah jam ni kan. Kita curi sikit. Mana tahu lepas ni abang nak datang lagi. Dia ada next project tu yang kita nak tahu kita kan. Jadi sebelum berpisah Abang Fazli, saya nak bagi soalan untuk giveaway. Biasalah. Ingatkan nanti orang minta cap tu. Saya tak tahu. Kan, okey, hadiah untuk dapatkan cap Racing Boy ni senang je guys. Kita nak tanya, motor pertama yang Fazli bawa, apakah motor tersebut? Kalau korang dengar daripada awal, korang tahu motor apa yang Fazli bawa. Mungkin ada yang tadi terlambat masuk ke. Tengok balik dan jangan lupa komen tau dekat ruangan komen. Jangan komen dekat live chat ni, nanti kita akan pilih di komen tersebut. Jadi itu sahaja untuk episod kali ini Abang Fazli. Terima kasih banyak Abang Fazli. Jangan kepada anda semua, jangan lupa untuk menyaksikan episod yang akan datang. Dan paling penting, like, komen dan juga subscribe. Bye-bye.